Assalamualaikum, salam sejahtera. Yang sahih di Berita RTM, Berita Perdana, edisi Khamis, 23 Disember. Saya Andy Reza Rohadian. Dan saya Margaret Gambang. Berikut paparan utama malam ini. RM5,000 bantuan pengurusan jenazah korban banjir disalurkan kepada waris. Agihan pendapatan amanah saham Bumi Putra 5 sen seunit. Ya, saudara, itu tadi visual situasi banjir di Pahang yang sempat kami rakamkan. Semoga penduduk terjejas banjir tabah menghadapi musibah ini. Ya, dan kerajaan tidak akan membiarkan anda sendirian kerana pelbagai bantuan akan disalurkan. Satu lagi bantuan diumumkan hari ini iaitu bantuan pengurusan jenazah korban banjir kepada waris sebanyak RM5,000 menerusi bantuan Wang Ehsan. Manakala pemberian bantuan Wang Ehsan RM1,000 kepada ketua keluarga terjejas banjir disegerakan agar dapat meringankan beban mereka yang terkesan dengan bencana ini. Ya, saudara, pengumuman dibuat Ketua Pengarah Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA, Datuk Dr. Aminuddin Hasim pada sidang media di Shah Alam. Jadi kita akan dalam masa hari ini kita cuba dapatkan detail dan insya-Allah kita akan cuba mengawalkan penyaluran sebaik mungkin dalam masa esok dan seterusnya. Dan sejajar dengan arahan yang amat berhormat Perdana Menteri untuk menyegerakan pengagihan, Kerajaan Negeri sebagai JPBN dimohon kerjasama untuk berbuat demikian juga. Syarat bagi mendapatkan bantuan Wang Ehsan itu ialah mesti warga negara Malaysia dan memiliki kad pengenalan atau MyKad yang sah. Selain itu, mesti merupakan mangsa banjir ketika bencana itu berlaku. Syarat lain, mangsa mendiami atau menduduki rumah persendirian. Mangsa banjir wajib mendaftarkan nama dengan maklumat lengkap menggunakan nama ketua isi rumah KIR. Pendaftaran nama yang sah juga perlu dilakukan. Dan jika berpindah ke pusat pemindahan sementara PPS, perlu mendaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat. Bagi yang tidak berpindah ke PPS pula, perlu mendaftar dengan Jawatan Kuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung JPKK atau Ketua Komuniti di tempat masing-masing. Semua permohonan akan diselaras dan disahkan oleh pejabat daerah masing-masing. Angkatan Tentera Malaysia ATM kini memberi tumpuan membantu penduduk di Pahang, Selangor dan Kelantan yang terjejas teruk akibat banjir. Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Afendi Buang berkata, ATM juga sentiasa bersedia dengan kekuatan satu company iaitu 5 pegawai dan 97 anggota yang bersiap siaga di setiap negeri untuk diatur gerak ke lokasi banjir apabila terdapat keperluan tambahan. Pada masa kini, ATM banyak menggerakkan aset-aset yang mempunyai mobiliti lasak dan sesuai digunakan bagi tujuan pengangkutan seperti kenderaan trak 7 tan dan 3 tan yang boleh meredah banjir selain dari penggunaan bot-bot tempur yang ada dalam pegangan ATM. Aset udara TUDM juga diletak dalam keadaan siap siaga sekiranya perlu digunakan bagi membantu mangsa banjir.
Jeneral Tan Sri Afendi menyatakannya pada sidang media ops banjir di Taman Sri Muda Shah Alam. Ketika ini, lebih 1,000 anggota tentera terlibat dalam operasi banjir di 7 negeri. Jeneral Tan Sri Afendi turut menegaskan dalam menangani krisis banjir ini, ATM lebih melihat kepada kesepaduan antara agensi dengan meletakkan kepentingan keselamatan mangsa sebagai keutamaan yang perlu didahulukan. Ketika ini juga bukanlah masa untuk mana-mana pihak meletakkan kesalahan sehingga boleh mengganggu dan menjejaskan sebarang usaha menyelamat serta memindahkan mangsa banjir. Sebarang kekurangan dalam aspek pengurusan banjir menjadi tugas bersama setiap agensi untuk mencari jalan penyelesaian sekaligus menambah baik operasi yang dilaksanakan. Saudara, jumlah keseluruhan penduduk terjejas banjir setakat pukul 7 malam tadi, 59,753 orang ditempatkan di 376 pusat pemindahan sementara PPS. Jumlah itu meningkat 113 orang berbanding pukul 5 petang tadi. Menurut info bencana JKM, Pahang merekodkan peningkatan sebanyak 232 orang, manakala Selangor, Kelantan, Perak dan Melaka menunjukkan penurunan. Sementara Kuala Lumpur dan Negeri Sembilan pula tidak menunjukkan perubahan dari segi jumlah penduduk terkesan ditempatkan di PPS bagi tempoh sama. Berikut statistik jumlah penduduk berlindung di PPS setakat 7 malam tadi. Ya, kita beralih ke perkembangan banjir di Pahang. Pelbagai pihak berhempas pulas membantu mereka yang terjejas. Dan di Kuantan, Majlis Pengakap Kelana Negeri Pahang dan beberapa NGO berganding bahu menyediakan makanan dan pakaian untuk mereka yang berada di PPS. Ya, perkembangan lanjut bersama wartawan Ayu Nurihan Saleh. Silakan. Baik, terima kasih. Saya kini berada di Pusat Pengumpulan Pakaian Terpakai Anjuran Majlis Pengakap Kelana Negeri Pahang dan juga Majlis Bandaraya Kuantan MBK. Dan pakaian terpakai ini akan diagihkan kepada penduduk-penduduk yang terjejas banjir. Baik, untuk perkembangan lanjut bersama saya ketika ini ialah Pengerusi Majlis Pengakap Kelana Negeri Pahang, Encik Muhammad Asmawi Sulaiman. Apa khabar Encik Asmawi? Baik, terima kasih. Baik, Encik Asmawi, sepanjang tempoh banjir ni mungkin boleh cerita tak pergerakan Majlis Pengakap Kelana Negeri Pahang? Okey, pertama sekali saya ucap terima kasih. Pergerakan kami, Majlis Pengakap Kelana Negeri Pahang ni berperingkat berfasa. Yang pertama contohnya pada awal banjir, fasa yang pertama kita lebih kepada fasa menyelamat. Kita menyelamat, rescue dan memindahkan mangsa kepada PPS lah. Membantu memindahkan mangsa kepada PPS. Apabila fasa yang kedua, kita masuk kepada fasa pengagihan bantuan kepada sumbangan kepada mereka-mereka yang berada di PPS maupun yang terkepung akibat banjir. Jadi fasa di mana di samping itu juga kita membuka pusat pengumpulan barangan-barangan sumbangan untuk kita agihkan kepada mereka-mereka yang memerlukan lah, seperti mereka-mereka yang terkepung oleh banjir dan sebagainya. Fasa yang seterusnya adalah fasa di mana pasca banjir. Itu akan datang insya-Allah, belum masuk lagi. Mungkin dalam seminggu lagi kita akan mulakan kerja-kerja pasca banjir di kawasan-kawasan yang terkesan banjir lah insya-Allah. Itu antara pergerakan Pengakap Kelana, Majlis Pengakap Kelana di Negeri Pahang lah insya-Allah. Okey, di samping itu juga kita ada jalankan projek bersama Majlis Bandaraya Kuantan, iaitu kita panggil dia Mobile We Care. Okey, Mobile We Care. Baik, Mobile We Care tu mungkin Cik Mawi boleh ceritakan lebih terperinci bagaimana konsep Mobile We Care ni. Alright, konsep Mobile We Care ni dia berkonsepkan barangan-barangan, kita mengumpulkan barangan-barangan keperluan asas dan kita letakkan di dalam sebuah kenderaan bergerak yang mana kita akan pergi ke kawasan-kawasan yang terjejas banjir seperti PPS dan kawasan-kawasan yang terkepung
Dalam itu ada beberapa kelengkapan asas, keperluan asas seperti pampers bayi, susu bayi, kelengkapan lampin dan sebagainya. Juga pakaian baru terpakai, telekung untuk kita agihkan secara percuma saja kepada mereka-mereka yang memerlukan kepada masa-masa banjir. Jadi mereka boleh bergerak masuk ke dalam kenderaan mengikut SOP yang ditetapkan dan mengambil barang yang mereka perlukan, yang mereka perlu, dan mereka boleh bawa pulanglah, insya-Allah. Alright. Okey, jadi bagaimana sumbangan kalau mereka yang ingin di luar sana kan, kalau penonton yang ingin menyumbangkan bantuan-bantuan ni, bagaimana sumbangan tu disalurkan? Disalurkan. Untuk macam projek pengumpulan barangan sumbangan ni dan juga Mobile We Care, kita kolaborasi erat dengan Majlis Bandaraya Kuantan. Terima kasih kita ucapkan kepada Majlis Bandaraya Kuantan dan Kerajaan Negeri Pahang. Kita menggunakan kemudahan mereka memberi kemudahan seperti Dewan di Kubang Buaya ini. Kita membuat pusat operasi di Kubang Buaya ini kepada mereka-mereka yang ingin menyumbang boleh datang ke sini ke Kubang Buaya untuk memberi sumbangan dari bentuk barangan dan juga orang panggil apa, dari segi makanan lah. Jika dari segi kewangan, kita boleh pergi ke Facebook atau Instagram Majlis Pengangkat Kelana Negeri Pahang untuk kita sumbangkan melalui akaun rasmi kami lah, insya-Allah. Jadi kita ucap terima kasih juga kepada Majlis Bandaraya Kuantan dan juga Kerajaan Negeri Pahang untuk panggil melancarkan perjalanan program inilah, insya-Allah. Baik, terima kasih Encik Asmawi. Baik, semoga urusan ini dipermudahkan urusannya dan baik. Untuk itu sahaja dari Pahang, kembali bersama rakan tugas di Angkasa Putih. Silakan. Baik Ayu, terima kasih untuk perkembangan dari Pahang. Saudara, sementara itu banjir di Negeri Sembilan semakin surut dan kini kerja pembersihan giat dijalankan dengan kerjasama pelbagai jabatan serta agensi. Ya, wartawan Nur Syikin Harun yang membuat tinjauan di Jelebu ada laporannya. Teruskan Syikin. Baik, terima kasih. Saya kini berada di Pusat Pemindahan Sementara PPS di Suri di Jelebu bagi melihat situasi penduduk terjejas yang masih ada di sini. Dan difahamkan ketika ini seramai 145 penduduk terjejas ditempatkan di PPS ini sementara mereka benar-benar bersedia untuk pulang ke kediaman masing-masing. Baik, bersama-sama saya ketika ini ialah Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tugas-Tugas Khas Datuk Mastura Tan Sri Muhammad Zaid. Apa khabar Datuk? Khabar baik. Datuk, berapa ramai anggota yang telah digerakkan keseluruhan untuk kejadian banjir pada kali ini? Lebih daripada 6,000 dan ketika kita memerlukan lagi sukarelawan, kita akan menambahkan lagi usaha tersebut untuk membantu ketika banjir begitu, ketika mangsa begitu tertekan di dalam lokasi-lokasi tertentu yang semua sedia maklum di merata Selangor dan juga sekarang kita berada di Jelebu. Macam pada keseluruhan macam harian 2,800 lebih anggota berada di lapangan. Baik. Datuk, bagaimana Datuk melihat memandang kesiapsiagaan APM dalam memastikan keselamatan dan keselesaan penduduk terjejas di PPS ini terpelihara? Ya. APM kami sentiasa mengadakan berbagai-bagai latihan pada anggota dan seperti kita lihat di semua gambar-gambar dan paparan dan image yang ada di merata media sosial dan media perdana, terlihat APM berada di mana-mana sahaja daripada awal lagi sehingga sekarang ada tempat-tempat masih lagi di tahap ground zero. APM berada di situ, sama ada di dalam air ataupun di dalam PPS. Dan di PPS ini kita membantu bersama-sama dengan agensi satu rangkaian SOP yang telah sedia ada, yang mereka sendiri faham dan memastikan keselesaan mangsa-mangsa di sini. Tapi yang lebih penting adalah usaha selepas ini, iaitu pasca banjir, di mana APM akan memainkan peranan juga untuk melihat kembali semua lokaliti yang terlibat dalam banjir dan juga membawa pulang semua mangsa dan apa saja yang boleh membantu untuk memulakan hidup kembali.
Boleh Datuk kongsikan dengan lebih bagaimanakah peranan APM dalam fasa pasca banjir ini dilaksana? Ya. Kita sebab kita berada di lapangan di peringkat negeri dan juga daerah, jadi macam bantuan-bantuan dari segi peruntukan yang perlu disalurkan, ya. Jadi kita memerlu bekerjasama dengan semua ketua-ketua komuniti, ketua-ketua kampung, di mana memastikan semua senarai KIR atau ketua isi rumah itu harus dipastikan, ditempatkan supaya disampaikan di peringkat negeri, supaya peruntukan yang sepatutnya turun daripada peringkat pusat itu sampai kepada mangsa secepat mungkin. Ketepatan dan juga ketepatan mesti harus komprehensif dan tepat, itu penting. Kita tidak mahu siapa saja yang tertinggal, terutama sekali mereka yang telah kehilangan segala-galanya. Terutama sekali mereka telah bina hidup begitu lama dan ia hilang sekelip mata. Terima kasih Datuk di atas perkongsian tersebut. Baik, sekian dahulu langsung dari Negeri Sembilan, kembali ke Angkasa Puri. Baik Syikin, terima kasih untuk perkembangan dari Negeri Sembilan. Saudara, kita ke perkembangan selanjutnya. PDRM telah menggerakkan kesemua anggotanya di setiap pusat pemindahan sementara PPS dan kawasan-kawasan terjejas banjir untuk membantu mangsa membuat laporan berkaitan kemusnahan atau kerosakan harta benda yang dialami. Setakat ini, arahan telah diberikan kepada semua ketua polis daerah KPD untuk membantu mereka yang terjejas membuat laporan polis secara manual. Menurut Ketua Polis Negara Tan Sri Akril Sani Abdullah Sani, mengambil maklum masalah yang dihadapi, mereka yang terjejas banjir juga boleh meminta bantuan mana-mana anggota polis peronda di kawasan terbabit untuk membuat laporan. Yang tidak dapat keluar daripada rumah masing-masing atas sebab-sebab tertentu, maka beberapa aset PDRM telah dikerahkan untuk mencari mereka dan bertanya jika mereka ingin membuat laporan polis, kita akan buat laporan di situ juga. Iaitu kita punya petrol car, kita punya unit-unit URB dan seumpamanya. Tan Sri Akril Sani berkata demikian pada sidang media di Pusat Kawalan Operasi Bencana di Shah Alam, Selangor. Beliau turut memaklumkan 7 laporan polis telah diterima berhubung kes pecah premis, termasuk kilang kedai menjual makanan dan keperluan harian yang kesemuanya masih dalam siasatan. Bagi memastikan kejadian sama tidak berulang, PDRM telah meletakkan 30 pasukan cantas Jabatan Siasatan Jenayah membabitkan 120 pegawai dan anggota. Tiada istilah pilih kasih dalam membantu dan menyelamatkan penduduk terjejas banjir. Demikian ditegaskan Ketua Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, JBPM, Datuk Seri Muhammad Hamdan Wahid. Dan saya ingin menyatakan di sini bahawa bantuan mencari menyelamat, bantuan untuk menyediakan barangan keperluan, bantuan untuk memberi makanan dan bantuan untuk memindahkan ini kita buat kepada semua orang. Kita tidak ada pilih kasih kerana kita dapat beberapa kenyataan yang boleh menyentuh motivasi moral pegawai penyelamat kita yang menyatakan kita memilih-milih orang. Tidak ada. Bercakap pada sidang media di Shah Alam, Datuk Seri Muhammad Hamdan mendedahkan banjir turut menjejaskan ratusan kediaman anggota bomba. Namun demi tugas, mereka mengetepikan kesusahan dialami demi menyelamatkan orang ramai yang terkesan akibat bencana ini. Banjir yang melanda negeri Selangor bukan sahaja menjejaskan orang awam, malah pegawai dan anggota pasukan bomba dan penyelamat. Walaupun rumah mereka juga dinaiki air, anggota bomba tetap komited menjalankan tugas menyelamat dan membantu memindahkan penduduk terjejas banjir. Wartawan Dian Fatihah Maknoh ada laporannya. Bagi pegawai bomba Sabri Suardin, walaupun sedih melihat keadaan persekitaran rumah yang terjejas dan kenderaan sendiri ditenggelami air, ia bukan penghalang untuk beliau menjalankan tugas berkhidmat kepada masyarakat.
paling sukar ni sebab semua orang nak diselamatkan. So jadi kita utamakan yang lebih penting lah. Untuk yang penting untuk OKU, orang tak larang nak jalan lah. Kita akan utamakan itu lah, macam tu. Keluarga sendiri kita dah pastikan dia selamat. Saya bekalkan telefon in case of emergency. Saya bagi tahu cakap kalau ada apa-apa boleh call. Saya bagi nombor pegawai yang kat luar. Lepas tu saya keluar bertugas seperti biasa. Alhamdulillah setakat ni okey dah. Cuma anak je lah tak selesa baby. Jiran semua macam tu lah. Kita akan berkontak-kontak siapa yang cukup bekalan, yang tak cukup bekalan kita akan bekalkan lah. Selalunya kebanyakannya hampir semua contoh seorang dapat bekalan dia akan berkongsi. Untuk pastikan semua cukup bekalan lah. Pegawai Bomba Kanan 2, Samsul Anwar Halib dari JBPM Kedah, gigih melaksanakan tugas menyelamat di Taman Seri Muda meski terpaksa meninggalkan keluarganya yang turut bersiko berdepan banjir susulan amaran hujan berterusan di utara tanah air baru-baru ini. Saya sebenarnya menerima arahan tu daripada pihak atasan saya untuk membantu Jabatan Bomba Selangor lah. Kami tak ada agak-agak terus gerak ke sini lah. Setelah diarahkan terus gerak ke sini lah untuk membantu rakan-rakan kat sini lah. Makluman kami daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Kedah selama 6 orang anggota ditugaskan dengan 3 biji bot lah. Masa tu saya tak bekerja, dapat call hari yang sama dapat call program pukul 4 tu petang tu juga kami gerak sampai sini dalam tengah malam lah, dalam pukul 12 malam dan terus jalan operasi. Menurut Komander Operasi Banjir Taman Seri Muda, Penguasa Kanan Bomba 1 Muhammad Rizwan Hassan, sebagai ketua beliau amat berbangga dengan kesungguhan dan komitmen yang ditunjukkan anak buahnya mendepani musibah bencana banjir. Dengan kata sekarang ni disebabkan oleh itulah saya memang selalu memberi kata-kata semangat juga perangsang kepada anggota supaya kita bertugas perlulah mengikut tanggungjawab yang telah diamanahkan dan walaupun kadang-kadang keluarga mereka sendiri mereka tinggalkan untuk tujuan menyelamatkan masa-masa banjir yang lain. Ada anggota memang daripada negeri Selangor sendiri, ada anggota memang yang rumah dia memang habis terlibat dalam banjir lah. Penduduk terjejas banjir yang ditemui pula menyifatkan jasa dan pengorbanan anggota bomba dan penyelamat tidak ternilai. Terima kasih kepada pihak bomba yang menolong untuk ramai rakyat yang sangkut dalam banjir semua yang terlibat dalam banjiran ini. Kami memang nak terima kasih banyaklah atas pihak bomba pihak bomba memang susah. Malam tadi 2 hari malam ni semua dia yang tolong banyak. Dia orang yang kita minta tolong bawa SMS semua hantar. Saya naik atas bot bomba. Dia tolong saya. Baguslah dia orang ada tolong kita. Pusing-pusing tengok orang yang mana yang tak boleh naik, tak boleh jalan kan, dia angkat buat naik. Mereka antara barisan hadapan paling penting dan amat diperlukan dalam menghadapi bencana banjir yang melanda negara. Walaupun berdepan dengan pelbagai situasi dan tomahan, namun itu tidak melemahkan semangat mereka dalam menjalankan tugas sebagai penyelamat. Dian Fatia Mano untuk Berita RTM. Masih bersama Berita Perdana. Amanah Saham Nasional Berhad ASNB mengumumkan pengagihan pendapatan 5 sen seunit untuk dana utamanya Amanah Saham Bumiputra ASB bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2021. Pembayaran sebanyak 8.9 bilion ringgit itu merangkumi pengagihan pendapatan 4.25 sen seunit dan bonus 0.75 sen seunit yang memanfaatkan 10.4 juta pemegang unit.
Pengerusi Kumpulan Permodalan Nasional Berhad PNB, Tun Arifin Zakaria berkata, prestasi ASB kekal kompetitif berbanding instrumen pelaburan berisiko rendah yang lain dan usaha berterusan dalam strategi kepelbagaian dan pengukuhan portfolio telah membuahkan hasil positif. Kadar pengagihan pendapatan sebanyak 5 sen seunit ini adalah 315 mata asas lebih tinggi berbanding deposit tetap 12 bulan yang kadar semasanya ialah 1.85%. Strategi kepelbagaian dana ke pasaran global telah membuahkan hasil positif. Ini dibuktikan dengan sumbangan dari ekuiti awam global kepada pendapatan ASB pada kadar 30.7%. Sementara itu, Presiden dan Ketua Eksekutif Kumpulan PNB, Ahmad Zulkarnain On, turut merakamkan penghargaan kepada pemegang unit atas kepercayaan yang diberikan. Untuk tahun 2022, rangka kerja kelestarian PNB bakal dilancarkan bertujuan memastikan aspek kemampanan diterapkan secara menyeluruh dalam tadbir urus dan pelaburan. Kami yakin pelaburan berteraskan ESG akan memacu pulangan yang mampan dan berdaya saing dalam jangka masa panjang. Seterusnya, membolehkan PNB untuk memenuhi mandat kami untuk pemegang unit sekalian. 35% pengagihan pendapatan terbaharu ini menjadikan sejumlah 168.5 bilion ringgit telah diagihkan kepada pemegang unit sejak tahun 1990. Urus niaga ASB ditangguhkan bermula hari ini sehingga 2 Januari 2022 untuk urusan pengagihan dividen dan akan disambung semula pada 3 Januari 2022. Saudara Agro Bank mengumumkan pelan bantuan banjir bagi pelanggannya yang terkesan. Bantuan termasuk penjadualan dan penstrukturan semula pembiayaan serta tawaran moratorium sehingga 6 bulan. Seperti yang diumumkan oleh Bank Negara, kita ada dana bencana juga ada disediakan sebanyak 200 juta untuk semua bank. Ya, so untuk usahawan mikro maksimum amount dalam 75,000, untuk PKS dalam 500,000 tempoh 5 tahun dan kadar pembiayaan dalam 3.5%. Di samping itu juga mungkin ada mereka ni yang hilang debit card, hilang buku simpanan, ya, buku akaun mereka, dan mereka bolehlah juga datang ke atau menghubungi kita, tak semestinya datang ke branch, menghubungi kita juga untuk memberitahu masalah mereka dan kita tidak akan kenakan apa-apa charge. Inisiatif Turun Padang juga dilakukan bagi mengenal pasti pelanggan yang layak menerima bantuan zakat daripada pihak bank. Untuk maklumat lanjut, hubungi Pusat Khidmat Pelanggan Agro Bank di talian tertera. Baik, terima kasih Andy dan juga Margaret. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Edisi Sukan malam ini kita mulakan dengan perkembangan ini. Selepas arena sukan dunia dicutikan dari penularan COVID-19 pada tahun 2020, tahun ini 2021 mula memberi sedikit sinar bagi persatuan-persatuan sukan dan atlet negara apabila mereka mula kembali menganjurkan dan menyertai kejohanan tempatan serta antarabangsa. Fokus utama diberi kepada kejohanan-kejohanan yang melayakkan atlet ke tamasya besar, antaranya Olimpik Tokyo yang berlangsung pada Julai lalu. Imbasan Sukan tahun 2021 bersama Muhammad Sharifuddin Arsad dan Tina Ramah. Paling manis jaguh badminton perseorangan lelaki negara Lee Zijia membuka tirai kejayaan sukan negara dengan merangkul gelaran juara seluruh England apabila menundukkan Victor Axelsen 32-9, 22-20, 21-9.
Momen itu juga amat berharga bagi rakyat Malaysia apabila ia menamatkan penantian 4 tahun Malaysia selepas kali terakhir dilakukan oleh Datuk Lee Chong Wei. Kecemerlangan Zijia itu turut diikuti seorang lagi jaguh negara yang mengharumkan nama Malaysia di pentas dunia, iaitu pelumba berbasikal trek negara Azizul Hasni Awang yang kembali menguasai kedudukan nombor 1 dunia dalam acara pecut. Azizul mengumpul 1,600 mata untuk menguasai kedudukan teratas itu. Pencapaian skuad negara diteruskan lagi apabila Ratu Terjun Pandalela Rinong meraih pingat emas acara 10 meter platform individu wanita di Kejohanan Terjun Piala Dunia FINA 2021 di Pusat Akuatik Tokyo, Jepun pada Mei. Atlet kelahiran Sarawak itu mengungguli acara itu dengan mengumpul 355.70 mata sekaligus layak ke Sukan Olimpik Tokyo 2020. Turun dengan misi membawa pulang pingat emas pertama Malaysia di Sukan Olimpik, 30 atlet negara hanya mampu meraih sebutir perak dan gangsa. Jaguh berbasikal negara Datuk Azizul Hasni Awang menghadiahkan pingat perak buat Malaysia dalam acara keirin, manakala pingat gangsa dimenangi menerusi beregu lelaki badminton negara Aaron Chia So Woo-yik. Sebaliknya, kejutan pula dilakukan kontingen Paralimpik negara di mana mereka muncul penyelamat arena sukan negara dengan mencapai sasaran 3 pingat emas. Atlet para badminton negara Chia Lek Hau memenangi emas dalam kategori persorangan lelaki SU5 diikuti Abdul Latif Romli menerusi acara lompat jauh lelaki T20 dengan jarak lompatan 7.45 meter sebelum emas ketiga disumbangkan jaguh powerlifting Malaysia Boni Buni Augustin. Setelah hampir 2 tahun tidak menyertai sebarang kejohanan, skuad hoki remaja negara meneruskan kecemerlangan dalam Piala Dunia Remaja selepas marah ke suku akhir dengan menupaskan Afrika Selatan 4-3 di Bhubaneswar, India. Namun impian Malaysia untuk memperbaiki pencapaian terbaik tempat keempat sebelum ini tidak kesampaian apabila tewas 0-4 kepada Perancis di suku akhir sekaligus menamatkan saingan di tempat ke-8. Berita pengunduran diri Ratu Bowling Negara Salin Zulkifli turut sedikit menggemparkan arena sukan tanah air. Salin yang telah lama beraksi dalam sukan tersebut mengumumkan persaraan beliau setelah hampir 3 dekad menjadi pemain bowling paling berjaya di Malaysia. Beliau juga membantu skuad wanita negara meraih pingat perak dalam acara berpasukan di Kejohanan Dunia di Dubai, UAE. Impak COVID-19 yang melanda negara telah memaksa Sukan Malaysia Sukma Johor ditangguhkan ke tahun 2024. Selain itu, mesyuarat jawatan kuasa tertinggi Sukma bersetuju supaya Majlis Sukan Negara MSN menganjurkan Sukma 2022 dan Sukan Para Sukma 2022 di Kuala Lumpur. Krisis Persatuan Sepak Takraw Malaysia PSM turut menghangatkan arena sukan negara sehingga menyebabkan persatuan itu disingkirkan dari Persatuan Sepak Takraw Asia ASTAF. Kemelut tersebut juga makin parah dengan menyaksikan 11 ahli gabungan bertindak keluar dari PSM sehingga akhirnya menyaksikan Presidennya Datuk Seri Ahmad Ismail meletak jawatan pada 5 Jun 2021. Kontroversi turut melanda Persatuan Angkat Berat Negara apabila 2 atletnya Muhammad Azroy Hazal Wafi Izhar Ahmad dan Muhammad Ikram Haikal Muhammad Zuari dijatuhi hukuman pergantungan 4 tahun selepas didapati positif doping. Sebelum itu, kes doping yang tidak berkesudahan dalam arena angkat berat turut menyebabkan skuad kebangsaan dibubarkan serta-merta. Demikian antara detik-detik indah dan duka arena sukan negara pada tahun ini. Moga tahun 2022 nanti membawa sinar baharu dengan lebih banyak kejayaan di cipta atlet negara kita. Fokus sudah pasti terarah kepada 3 temasya besar iaitu Sukan SEA Vietnam, Sukan Asia Hangzhou dan Sukan Commonwealth Birmingham 2022. Laporan Muhammad Syarifuddin Arsyad dan Tina Rama untuk Berita RTM.
Baik, Persatuan Badminton Malaysia BAM bakal melakukan penstrukturan semula barisan kejurulatihan serta membuat penilaian prestasi pemain dalam masa terdekat. Perkara itu diumum Presidennya Tan Sri Muhammad Norzal Zakaria siang tadi. Jelas beliau, dengan penstrukturan itu nanti, BAM menjangkakan bakal mempunyai barisan pemain yang mampu memberi saingan dalam kalender kejohanan utama Persekutuan Badminton Dunia BWF pada 2022. Tumpuan juga diberi kepada 3 kejohanan utama tahun depan, iaitu Sukan SEA Vietnam, Sukan Asia Hangzhou dan Sukan Commonwealth Birmingham 2022. Kita dah umumkan dari Sukan SEA kita akan hantar kita punya pelapis. It can be a combination of backup dan juga kita punya junior. I think that one kita very clear. Supaya pemain-pemain elit kita akan dihantar kepada Thomas Uber Cup yang akan diadakan di Bangkok, Thailand ya. Ketika ini katanya pemain-pemain muda sudah menunjukkan peningkatan dan beliau yakin mereka mampu menjadi pemain yang matang untuk beraksi di pentas tertinggi. Tambah Tan Sri Norzal lagi, beliau memahami kemahuan peminat tempatan untuk menyaksikan pemain negara menyerlah di peringkat antarabangsa. Jelasnya, BAM sentiasa komited untuk terus perbaiki kelemahan demi melahirkan pemain-pemain berkualiti. Beliau berkata demikian kepada media selepas menerima lawatan penaung baharu BAM yang juga isteri Perdana Menteri Datin Sri Muhaimin Zainal Abidin di Akademi Badminton Malaysia di Bukit Kiara, Kuala Lumpur. Ini pula mengenai Piala AFF Suzuki 2020. Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM perlu ambil tindakan drastik supaya peristiwa perit pada kempen baru-baru ini tidak berulang. Ia penting lebih-lebih lagi ketika skuad Harimau Malaya bakal menghadapi pusingan terakhir kelayakan Piala Asia 2023 pada Jun tahun depan. Penganalisis sukan Dr. Pekan Ramli berkata, FAM gagal menyiapkan pasukan kebangsaan dengan teratur dalam menghadapi saingan Piala AFF itu apabila kurangnya tempoh latihan dan berdepan isu pemilihan pemain. Katanya apa yang paling mengecewakan adalah prestasi serta corak permainan yang dipamerkan oleh skuad kendalian Tan Chee Ho terutamanya dalam 2 aksi penting menentang juara bertahan Vietnam dan Indonesia. Justru menurut Dr. Pekan, sudah tiba masa pemilihan pemain untuk skuad kebangsaan dibuat menerusi panel pemilihan serta menetapkan kriteria yang jelas dalam memanggil pemain ke kem latihan pusat. Pada masa sama, beliau juga menggesa FAM dan Liga Bola Sepak Malaysia MFL supaya bergerak seiring bagi memastikan skuad Harimau Malaya dapat melakukan persiapan yang secukupnya. Dr. Pekan juga turut berpendapat bahawa kejurulatihan perlu dirombak kerana corak dan falsafah permainan Malaysia dilihat jauh ketinggalan berbanding Vietnam dan Indonesia yang mengamalkan corak perlawanan yang pantas. Sepanjang penyertaan dalam kejohanan Piala AFF, Malaysia hanya muncul juara sekali pada 2010 serta naik juara sebanyak 3 kali iaitu pada 1996, 2014, 2018. Atlet tenis kerusi roda lelaki negara Abu Samah Borhan menamatkan tahun 2021 dengan cemerlang selepas memenangi acara individu pada kejohanan di Phuket, Thailand 2021 siri ITF3. Menerusi kemenangan berkenaan, ranking dunianya juga melonjak daripada kedudukan ke-34 ke 26 dunia. Pada kejohanan yang berlangsung dari 18 hingga 21 Disember itu, Abu Samah menewaskan satu lagi wakil negara, Muhammad Yushazwan Yusof pada aksi final. Abu Samah turut meraih naib juara bagi acara beregu bersama gandingan Yushazwan. Beliau berterima kasih kepada Persatuan Tenis Kerusi Roda WTM, Majlis Sukan Negara MSN, Bong Sport dan pihak yang membantunya pada kejohanan kali ini. Kemenangan ini katanya memberikan motivasi untuk melakar kejayaan di Sukan pada Asia 2022 di Hangzhou, China dan melayakkan diri ke Tamasya Paralimpik Paris 2024. Persatuan Luncur Ais Malaysia AISAM menjerahkan bantuan makanan di beberapa kawasan yang terjejas teruk akibat banjir. Memasuki hari kedua, bantuan berkenaan bukan sahaja diberikan kepada penduduk yang mengalami kesukaran tetapi juga anggota Barisan Harapan yang bertugas.
Bantuan makanan bencana banjir berkenaan adalah inisiatif ISAM menerusi program ISAM Assist yang menumpukan beberapa kawasan seperti di Klang, Shah Alam, Hulu Langat, Balakong, Puchong dan Dengkil. Pemenang pingat emas Sukan C Kuala Lumpur 2017 bagi acara speed skating, Arif Rashdan dan Muhammad Amir Iman antara yang hadir menyampaikan barang bantuan. Rasa seperti dipanggil untuk membantu mangsa-mangsa banjir dan tidak lupa juga kepada frontliner kita yang telah betul-betul rumus untuk membantu mangsa-mangsa banjir yang terkesan. Jadi hari ini tim saya akan cover area Hulu Langat dan Kajang. Semalam kita dah cover area Sungai Loi. Hari ini mungkin kita akan cover area Batu 14 ataupun Sungai Sekamat yang dia punya kesan tu sangat teruk sekarang. Misi bantuan banjir ISAM ini mendapat kerjasama daripada pelbagai pihak, antaranya Hookup Place, Persatuan Luncur Ais Putrajaya, PISA FMR Freshmart dan banyak lagi. Sementara itu, bekas atlet sukan para Halimah Hassan yang turut terjejas banjir bersyukur menerima bantuan daripada Yayasan Kebajikan Atlet Kebangsaan YAKIB. Yayasan berkenaan antara institusi terawal yang sentiasa membela nasib bekas atletnya terutama ketika ditimpa musibah. Pengerusi YAKIB, Datuk Nurul Arifin Abdul Majid hadir sendiri memberikan bantuan berupa wang tunai dan barang keperluan asas kepada Halimah di kediamannya di Kampung Sungai Sekamat, Kajang. Allah seribu rahmat sangat, tak tahu nak cakap lah sebab YAKIB prihatin sangat. Dah berapa kali akak kena banjir, memang dia orang tak lupa. Memang dia orang betul. Memang dia orang ni sangatlah ambil berat sangat. Dia orang tak lupa ahli. Halimah menceritakan pengalaman banjir kali ini adalah yang paling buruk dialaminya. Meskipun saban tahun, kediamannya seringkali dinaiki air. Dia dan suami hanya dapat menyelamatkan haiwan peliharaan dan kad kesihatan susulan air sungai naik dengan pantas. Menurut YAKIB, terdapat beberapa lagi bekas atlet yang turut terjejas banjir akan dibantu dalam masa terdekat. Baik, kita ke saingan Piala Liga Inggeris. Liverpool bangkit daripada ketinggalan 2 gol untuk menewaskan Leicester City menerusi penentuan penalti. Manakala Chelsea memerlukan 2 gol lewat untuk mara ke separuh akhir. Pada pertemuan di Anfield itu, Jurgen Klopp melakukan 10 pertukaran ke atas skuadnya susulan terdapat kes positif COVID-19. Jamie Vardy meledak 2 kali dalam tempoh 13 minit pertama untuk Leicester mendahului permainan. Tuan rumah membuka jaringan pada minit ke-19 hasil jaringan Alex Oxlade-Chamberlain sebelum Leicester kembali menjarakkan diri menerusi rembatan James Maddison minit ke-33. Pemain gantian The Reds, Diogo Jota kemudian mengurangkan defisit selepas rehat diikuti jaringan Takumi Minamino pada minit ke-5 masa kecederaan untuk menyamakan kedudukan 3-3, sekaligus membawa perlawanan ke penentuan sepakan penalti. Hanya Minamino gagal menyempurnakan penalti tersebut untuk Liverpool menang dengan keputusan 5-4 dan bakal bertemu Arsenal di separuh akhir bulan depan. Satu lagi pertemuan menyaksikan Chelsea menang 2-0 ke atas Brentford di tempat lawan. The Blues yang juga berdepan krisis jangkitan COVID-19 dalam skuadnya turun dengan beberapa pertukaran pemain. Thomas Tuchel menyenaraikan beberapa pemain akademi antaranya Harvey Vale, Jude Somerset-Bell dan Xavier Simons. Namun selepas buntu untuk mencari gol, Tuchel terpaksa memasukkan pemain-pemain tonggak di babak kedua dengan memasukkan N'Golo Conte, Mason Mount, Christian Pulisic, Reece James dan Jorginho. Gol pendahuluan pelawat diperoleh hasil jaringan sendiri Pontus Jansson pada minit ke-80 diikuti sepakan penalti yang disempurnakan Jorginho 5 minit kemudian. Chelsea bakal menentang Tottenham di separuh akhir. Baik, edisi Sukan 23 Disember berakhir di sini. Saya Azamuddin Hussein. Dengan itu, Assalamualaikum dan insya-Allah kita berjumpa lagi.
Pusat Pungutan Zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan PPZ Mawib menyasarkan kutipan wakaf tunai bernilai RM500,000 daripada 2,500 pembayar bagi tahun ini. Setakat 1 Januari hingga 21 Disember, sebanyak RM206,487 kutipan wakaf tunai berjaya diperoleh daripada 237 pembayar. Menurut pengerusinya, Datuk Seri Said Ali Al-Habsyi, pembayar kini boleh membuat ibadah wakaf secara tunai melalui 10 cawangan kaunter PPZ Mawib, kaunter zakat bergerak dan pintu ke pintu. Kempen bijak wakaf bersama PPZ Mawib turut dilancarkan bagi meningkatkan kesedaran masyarakat tentang ibadah wakaf di samping menunaikan zakat. Saya menyuruh kepada semua, khususnya para pembayar zakat PPZ Mawib untuk mengambil dan merebut peluang ini bagi melaksanakan kedua-dua ibadah, zakat dan wakaf di PPZ Mawib agar lebih banyak manfaat yang diperoleh dengan merapatkan jurang antara golongan kaya dan golongan miskin serta membela asnaf secara keseluruhannya. Beliau berucap demikian pada majlis pelancaran kempen bijak wakaf di Ibu Negara. Turut hadir pengerusi Pusat Wakaf Mawib, Datuk Dr. Muhammad Ghazali Mat Noor dan pemangku Ketua Pegawai Eksekutif PPZ Mawib, Abdul Hakim Amir Osman. Selain barangan keperluan seperti makanan, minuman dan pakaian, penduduk terjejas banjir juga amat memerlukan bantuan sukarelawan bagi membantu kerja pembersihan pasca banjir. Susulan itu, khidmat tenaga sukarelawan amat diperlukan bagi membantu penduduk di Taman Sri Muda. Bersama wartawan Syahira Abdullah di lokasi untuk butiran lanjut. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Kini saya sedang melintas langsung dari Taman Sri Muda Shah Alam untuk membawakan perkembangan terkini banjir. Setelah melakukan tinjauan pada petang tadi, saya mendapati penduduk di sini amat memerlukan khidmat tenaga sukarelawan bagi membantu melakukan kerja-kerja pembersihan di kawasan perumahan. Jadi bersama saya sekarang adalah Timbalan Presiden Pertubuhan India Muslim Malaysia, Encik Haris Rajuddin Alauddin. Okey, apa khabar Encik Haris? Baik, alhamdulillah. Baik Cik Haris, seperti yang kita lihat sekarang, air sudah pun surut dan rata-rata penduduk terjejas amat memerlukan bantuan dari segi tenaga kerja. Jadi boleh kongsikan sedikit mengenai perancangan untuk membantu penduduk di sini? Okey, untuk makluman, kita di pihak Kongres India Muslim Malaysia, kita telah pun mengerahkan tenaga kita daripada pergerakan sayap pemuda, puteri dan wanita, di mana kita telah mula bekerja pada hari pertama lagi apabila banjir. Jadi kita banci keperluan penduduk mengikut keadaan semasa. Masa waktu awal banjir, mereka kita lihat ada keperluan untuk makanan, maka kita hantar makanan. Tapi kalau hari ini kalau kita lihat sejak malam tadi banjir dah mula surut dan kita dapat lihat keperluan tenaga kerja ni lebih kepada pembersihan. Di mana ini kita dah mula sejak hari Selasa lagi, terutamanya di kawasan Kampung Jawa yang dah surut, dan kita juga semalam kita telah melakukan satu operasi bergotong royong di sebuah surau di Taman Sri Muda, bersihkan yang air dah surut. Dan hari ini kita mulai besok tumpuan kita adalah ke rumah penduduk, di mana sukarelawan kita akan turun padang untuk melakukan kerja-kerja pembersihan bersama penduduk di sini. Boleh Encik Haris kongsikan lagi apa jenis bantuan yang diberikan selain menjadi sukarelawan? Okey, selain daripada ni, hari pertama seperti saya kata tadi, kita menyediakan makanan bermasak. Di mana sejak hari pertama lagi kita dah mengedarkan hampir 7,000 pack makanan. 7,000 pack makanan, di mana yang ini kita buat dengan kerjasama pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat, Bomba dan ATM. Dan kita lihat pada hari ini kita juga telah menyediakan hari ini kita telah buka satu kanopi, di mana kita telah pusat operasi kita telah menyediakan teh tarik dan roti canai yang kita buat secara live, di mana kita bagi kepada semua penduduk tanpa mengira agama, bangsa dan sebagainya. Jadi mulai besok pula kita lihat keperluan ini ada di mana kita membekalkan makanan kering. Okey, seperti roti, biskut dan sebagainya, dan itu pun kita dah mula mengedarkan pada hari ini.
Dan mulai besok pula kita akan mengedarkan barang-barang lain seperti lilin, ubat nyamuk. Dan kita juga melihat terutamanya bagi orang Islam, kita lihat ada kekangan untuk mereka beribadat. Dan kita juga akan mula mengedarkan telekong dan sejadah mulai esok. Okey, dalam tempoh banjir ini sudah berapa orang sukarelawan yang terlibat ya untuk membantu? Okey, setakat ini di Seri Muda ni saja kita mengerahkan hampir 100 orang sukarelawan. Dan sukarelawan kita bukan di sini, malah ada juga tim kita di Hulu Langat, Kampung Jawa dan kawasan-kawasan lain yang terjejas. Okey, baik. Terima kasih banyak Cik Haris ya. Okey, sekian saja laporan yang saya dapat kongsikan setakat ini. Teruskan bersama berita RTM pada jam-jam yang berikutnya untuk mengikuti perkembangan terkini banjir. Kembali ke rakan penyampai di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Syahira. Kita ke perkembangan seterusnya. Program rekalibrasi pulang pendatang asing tanpa izin parti dilanjutkan sehingga 30 Jun 2022. Ketua Pengarah Imigresen Datuk Seri Khairul Zaimi Daud dalam satu kenyataan media memaklumkan keputusan itu telah dipersetujui Jemaah Menteri dalam mesyuarat pada 22 Disember lalu. Jelas beliau, sejak program itu dilaksanakan mulai Disember 2022 sehingga 21 Disember lalu, seramai 192,281 orang parti telah berdaftar untuk pulang secara sukarela dengan 3 negara mencatatkan jumlah tertinggi. Indonesia mencatatkan seramai 99,047 orang, diikuti Bangladesh 26,821 dan India 23,844. Daripada jumlah itu, seramai 162,827 orang parti telah pulang ke negara asal masing-masing. Seorang lelaki di China terkejut apabila ikan yang baru siap dimasaknya bergerak seolah-olah hidup semula. Kejadian dirakam pada 9 Disember lalu. Lelaki itu memaklumkan ikan terbabit bergerak selama kira-kira 2 minit selepas digoreng. Ini kali pertama dia melihat perkara sedemikian dan mengakui takut dengan kejadian itu. Di Filipina, seekor anak anjing dilahirkan berwajah unik iaitu memiliki hidung yang panjang. Video dirakam pada 11 November lalu. Perakam video Gerwin dengan memberitahu anak anjing ini milik jirannya. Sempena Christmas, gerabak kereta api yang melalui perkampungan di United Kingdom dihiasi lampu berwarna-warni. Ia acara tahunan sejak 2018 dan mendapat sambutan hebat daripada orang ramai. Video ini dirakam oleh Scott Williams bersama anak perempuannya. Aurora, salah satu fenomena langit yang paling indah. Bagi aurora yang memukau ini, ia dirakam di Tromsø, Norway oleh jurugambar yang juga pemburu aurora dikenali Virgil Relioni dari Perancis. Aurora biasanya terjadi sekitar November dan Mac kerana malam lebih panjang dan tidak berawan. Saudara, berita perdana edisi Khamis 23 Disember berakhir di sini. Terus amal kawalan Kendiri, lindung diri, lindung semua kerana kita keluarga Malaysia. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita RTM di berita.rtm.gov.my. Ya, saudara, kami tinggalkan anda dengan visual pembersihan rumah selepas banjir surut. Keluarga Malaysia, sama-sama kita doakan keselamatan dan kesejahteraan penduduk terjejas banjir. Yang sahih di berita RTM. Assalamualaikum. Salam hormat dan jumpa lagi.